Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, pada pagi ni atau pada zuhur ni, pada waktu ni kita bertemu alhamdulillah di page Bakit Helwa di bawah Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia, bahagian muslimat. Alhamdulillah. Jadi kita sambung apa yang kita dah bincang sebelum ni, berkaitan dengan kitab Talbis Iblis, tipu daya iblis. Okey, tipu daya iblis. Tujuan bicara adalah supaya kita faham apa cara iblis menipu anak Adam, dan dalam masa yang sama kita tahu keutamaan kita dalam beragama. Okey, keutamaan kita dalam beragama. Keutamaan kita dalam beragama tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Itulah ibadah. Allah ni ada perkara yang Allah suka. Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang bertaubat, Allah suka orang yang mensucikan diri, Allah suka orang yang sabar, Allah suka orang yang bertakwa, Allah suka orang yang berbuat kebaikan dan macam-macam. Tapi nak kata apa yang Allah Ta'ala suka tu mesti kembali kepada Allah. Sebab kita tak tahu apa yang Allah suka melainkan apa yang Allah bagi tahu. Sebab itu dalam hadis yang sahih, dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidak ada sesuatu atau seseorang hamba pun mendekatkan diri kepadaku lebih aku suka daripada apa yang aku fardukan ke atasnya. Maknanya kalau kita nak tahu apa yang Allah Ta'ala suka, kita kena rujuk Al-Quran, kita kena rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah fardukan ke atas hambanya, itulah yang Allah suka. Dan apa yang Allah tidak fardukan ke atas hambanya, tapi dia datang dalam bentuk sunat, juga Allah suka. Tetapi nombor dua lah, apa yang tidak ada perintah dari agama, baik perintah yang wajib atau perintah yang sunat, apatah lagi kadang-kadang menyelisihi perintah yang wajib dan sunat ini, maka kita katakan itu tidak termasuk dari apa yang Allah suka. Kenapa kita berani kata macam tu? Kerana Allah telah nyatakan dalam hadis qudsi, apa yang dia suka adalah apa yang dia perintahkan. Wa ma zalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasalah hamba tu mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunat sehingga aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Jadi kita tahu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mesti melalui apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Kerana itu dalam pengajian kita sebelum ini pun kita dah nyatakan, para ulama telah menetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis bahawa amalan ini kalau nak dilakukan agar dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mestilah memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas kerana Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada perkongsian.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka'i 'anis syirk. Aku yang paling tidak perlu kepada rakan kongsi, kepada perkongsian, kepada sekutu. Faman asyraka bi, siapa yang mensyirikkan aku dengan sesuatu, kata Allah, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan apa yang dia syirikkan. Maknanya Allah tidak berhajat kepada amalan tersebut. Kalau apa? Kalau dia tidak ikhlas kerana Allah. Syarat satu ialah buat sesuatu amalan ni hanya kerana Allah. Dan di sinilah intinya pentingnya kita belajar tauhid. Tauhid ni maknanya mengesakan Allah. Tauhid bab mana? Tauhid dalam bab tauhid al-ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Tauhid itu mengesakan Allah dengan ibadah. Kita tidak sembah melainkan Allah, kita tidak mohon melainkan hanya kepada Allah, kita tidak berharap melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua, amalan ni nak diterima oleh Allah, syarat yang kedua ialah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah datang kepada kita, Nabi tunjuk cara, Nabi bagi tahu bagaimana, kaifiatnya begini, sifatnya begini, rukunnya begini, syaratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita mengajarkan tata cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana-mana yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terkeluar daripada rangkuman yang Allah Taala sayang dan redha ni. Sebab itu syarat yang kedua tidak dapat tidak, siapa yang nak amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mesti mengikuti petunjuk daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang keliru membezakan antara maksiat dengan bid'ah. Maksiat ni benda yang tidak ada maksud mendekatkan diri kepada Allah, tapi jelas-jelasnya benda ni Allah Ta'ala tak suka. Okay? Allah Ta'ala tak suka kepada maksiat. Dia larang. Itu maksiat. Tapi satu lagi benda yang Allah Ta'ala tak suka juga, iaitulah bid'ah. Bid'ah ni benda yang Allah Ta'ala tak suka. Tapi masalahnya, seseorang ni dia buat dalam keadaan dia nak mendekatkan diri kepada Allah. Dia rasa bila dia buat tu, Allah Ta'ala sayang kepada dia. Dia rasa bila dia buat tu, Allah Ta'ala lagi suka kepada dia. Dia rasa dia dapat pahala dan dia lebih dekat kepada Allah. Padahal apa yang dia buat tu tak termasuk daripada perkara yang Allah suka. Dan inilah bahayanya. Syaitan kadang-kadang dia boleh tipu ahli syahwat, orang-orang yang syahwat dengan maksiat. Pasal apa? Orang yang hidup dia kerana syahwat, dia tak ada niat pun nak mendekatkan diri kepada Allah. So dia buat maksiat, dia leka, dia akhirnya Allah murka kepada dia, jadi geng syaitan. Satu lagi pihak ni, orang yang ada niat, intention untuk dekat kepada Allah. Dia rajin buat ibadat. Tapi macam mana syaitan nak menjerumuskan dia kepada daerah, lingkungan yang Allah murka? Dia suruh dekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Allah tak suruh pun, tapi dia buat perkara tersebut. Maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak masa dia jadi sia-sia bila dia buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Dia sangka dia dapat pahala yang menggunung. Tapi akhirnya bila sampai di hari akhirat, tiba-tiba amalan itu tidak ada pahala. So saya bukan kata saya yang bagi pahala dan saya yang kata tak bagi pahala. Tak. Kalau boleh kita nak biarlah apa yang semua umat Islam buat ni diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita semua ni masuk syurga sama-sama. Tetapi sebagai nasihat, ini adalah satu peringatan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat sesuatu amalan yang tidak diperintahkan dalam agama, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kita hati-hati dalam bab beramal, walaupun orang tu rajin buat ibadah, tapi dia masih lagi boleh ditipu oleh iblis. Dan inilah topik yang kita dah baca sebelum daripada ni. Tuan-tuan muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada bab talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara puasa. Kita akan bincang dua perkara hari ni, iaitu puasa dan haji. Kerana
dia tidaklah terlalu panjang. Ini pun kita ulang balik sedikit satu muka surat pada apa yang kita dah bincangkan sebelum daripada ni. Oleh kerana dia dalam rangkuman dua topik yang besar, saya ulang balik. Iaitu kita nak bahas macam mana iblis menipu ahli ibadat dalam bab puasa dan dalam bab haji. Baik, kita baca. Ibnul Jauzi berkata, iblis menipu sebahagian orang dengan menjadikan mereka menganggap bagus puasa terus menerus. Ni satu. Iblis suruh buat apa? Puasa terus menerus. Sepanjang tahun. Puasa je kerja dia. Malam tak tidur, siang puasa. Siang bukan siang tu gila, tiap-tiap hari dia puasa. Kadang-kadang 3 bulan straight, kadang-kadang 4 bulan straight, ada 6 bulan straight. Terus menerus. Okey. Sejatinya ini boleh dilakukan selama tidak berpuasa di hari-hari yang terlarang berpuasa. Kalau ikut asal memang boleh, tak ada salah pun puasa. Kan? Tapi kalau dia dah jadi satu kebiasaan, memang tiap-tiap hari dia puasa melainkan tak puasa hari terlarang. Hari terlarang ni bila tak boleh puasa? Hari raya haji, hari raya puasa, hari raya haji dan hari-hari tasyrik. Tahu? Kita tak boleh puasa ni. Pertama, hari raya puasa. 1 Syawal tak boleh puasa. Yang kedua, 10 Zulhijjah, hari raya haji. 2. Yang ketiga, hari tasyrik, 11, 12, 13. Hari dalam Islam yang tak boleh puasa. Hari lain boleh puasa. Hukum asalnya tak ada masalah. Selain daripada hari ini memang boleh puasa. Hanya saja kalau tiap-tiap hari berterusan puasa akan mengundang kerosakan dari dua sisi. Sisi yang pertama, kalau dah puasa senantiasa, badan akan jadi lemah. Bila badan jadi lemah, dia tidak kuat bekerja. Dia tidak boleh menafkahkan keluarga. Malah dia tidak boleh menafkahkan, memberikan keperluan batin terhadap isterinya. Sedang dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kata, pada isterimu ada hak. Malah seorang suami mendatangi isterinya, dia mendapat pahala. Bukankah itu ibadah? Nah, jadi kalau kita tiba-tiba antara ibadah, mendatangi isteri, hak dia yang wajib, dengan puasa yang sunat, mana yang lebih aula? Lebih aula kita dahulukan yang wajib daripada yang sunat. Berapa banyak kewajipan syariat yang luput. Cari nafkah untuk keluarga, wajib. Nah, cari nafkah untuk keluarga, bekerja, wajib. Melayan kehendak isteri yang wajib. Ni, berapa banyak kewajipan syariat yang luput akibat amalan sunnah. Jadi nampak tak? Dia pergi tekan kepada benda sunat, dia tinggal yang wajib. Akhirnya dia mensia-siakan pahala yang banyak kerana nak cari benda yang sedikit. Baik. Itu tak apa lagi. Kalau sekadar tu, tapi apakah dia berselisih? Ada tak perselisihan dengan Nabi? Sudut yang kedua, dia mengundang kerosakan kerana dia hilang keutamaan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Pernah dengar puasa Nabi Daud? Puasa Nabi Daud ni, macam mana cara dia? 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Esok hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa, tulat tak puasa. Jadi selang 1 hari. Selang 1 hari puasa. Jadi dalam 30 hari itu, dia dapatlah 15 hari puasa. Sebulan, 15 hari dia puasa, 15 hari dia tak puasa. Dari Abdullah bin Amr, dia menceritakan, ini maknanya Nabi bagi tahu sebaik-baik puasa. Mana darjat puasa sunat paling tinggi sekali adalah puasanya Nabi Daud. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah SAW berkata menemuiku, lalu aku bertanya, lalu baginda bertanya, kamukah orang yang diceritakan kepadaku terus menerus melakukan solat malam suntuk, solat semalam suntuk? Kamukah yang berkata, aku akan terus menerus melakukan solat pada malam hari serta berpuasa di siang hari? Nabi tanya siapa? Abdullah bin Amr.
Dia pun kata, benar ya Rasulullah, aku pernah berkata demikian. Betul lah. Abdullah bin Amr kata, betul aku pernah kata, aku nak puasa sembahyang semalam sepanjang malam dan aku nak puasa setiap hari. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, silakanlah solat malam, solatlah malam. Tapi jagalah tidur. Tetaplah tidur, jangan sampai tak tidur. Kemudian Nabi kata, berpuasalah, silalah berpuasa. Tapi adalah hari tak berpuasa. Berpuasalah, Nabi kata, tiap hari, setiap 3 hari sebulan, setiap 3 hari setiap bulan, kerana itu setara dengan puasa setahun. Sebulan 30 hari, paling-paling kita kata kita puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan ni bila? Biasanya kita pilih hari putih. Hari putih tu 13, 14, 15 setiap bulan. Baik, aku menyahut, kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih daripada tu. Rasulullah kata, kalau mampu lebih daripada tu, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Ini adalah puasa yang paling baik. Mana tak ada dah lebih baik daripada ni. Puasa 1 hari, buka 1 hari. Ini ialah puasanya Nabi Daud. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mampu melakukan lebih daripada itu. Maka Nabi SAW pun mengutarakan, tidak ada yang lebih utama daripada itu. Jadi nampak tak? Bukan kita kata puasa tu tak bagus. Tapi puasa terus menerus tu menyelisihi saranan Nabi SAW. Jadi di mana kita nak kata baik tu? Sedang baik ni apa yang Allah redha sesuai dengan ajaran dia. Ajaran yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW. Takkanlah Nabi kita Muhammad SAW tak tahu bahawa puasa berterusan itu baik. Puasa kot, bukan dia buat maksiat. Tak, Nabi tahulah, sebab tu Nabi ajar kepada kita. Dan Nabi kata tidak ada yang lebih baik daripada puasanya Nabi Daud. Di sinilah pentingnya kita memahami maksud sunnah dan juga perkara yang menyelisihi sunnah. Yang menyelisihi sunnah ni, ada benda yang jadi maksiat, ada benda yang jadi bid'ah. Bid'ah ni orang anggap macam tak dipuasa terus menerus ni. Tujuan dia puasa sebab apa? Sebab dia nak dekatkan diri kepada Allah. Tapi boleh tak dia mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tersebut? Tak boleh. Kenapa pasal pula tak boleh? Sebab Nabi SAW yang merupakan utusan Allah dah kata tidak ada yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Jadi kalau kita betul-betul sayang kepada Allah, kalau kita betul-betul ikut Nabi SAW, ikutilah ajarannya. Jelas tak? Okey. Diriwayatkan dalam As-Sahihain, yakni riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara niat puasa pula. Dalam perkara niat puasa. Tidak sedikit ahli ibadah yang dikenal selalu berpuasa sepanjang tahun. Ramai juga sebenarnya puasa sepanjang tahun. Dan dia mengetahui, sepanjang tahun ni maknanya masih lagi mengikut saranan lah. Dan dia mengetahui bahawa perbuatannya dikenal di tengah masyarakat sehingga menjadikannya tidak berbuka sama sekali, yakni puasanya itu tidak pernah putus. Jadi dia puasa, siapa orang kenal kampung tu memang dia ni puasa. Andai pun tidak berpuasa, dia akan menyembunyikannya dari orang lain agar reputasinya tidak jatuh. Lah. Ni masalah niat je, masalah niat. Ada orang ditipu oleh iblis, dia ni ahli ibadat, ahli puasa. Sampai satu hari dia tak puasa. Dia berusaha menyembunyikan sifat dia tak puasa supaya orang reputasi dia sebagai orang yang ahli puasa tak jatuh. Dahsyat juga ni. Ni dia panggil riak yang samar. Riak yang samar. Riak dengan bayang-bayang. Dah lah tak puasa.
riak pula seolah-olah dia puasa. Dua kali tak kena tipu kat iblis. Sebab dia dah selalu puasa, jadi hari ni jangan makanlah. Kalau kita makan pula nanti orang ingat kita hari ni tak puasa. Jadi kita pura-pura tak pergi makan. Orang kata puasa hari ni, adalah okeylah, adalah. Jadi kita pun riak padahal tak puasa. Kena tipu, riak dengan perkara yang samar, riak dengan bayang-bayang. Kalau betul puasa riak tu salah dah. Ni dua kali tak betul. Sebab apabila dia ikhlas dan mahu menutupi kegemarannya berpuasa, pasti dia akan berbuka di hadapan orang-orang yang mengetahui bahawa dia penekun puasa. Kemudian dia kembali berpuasa tanpa diketahui orang lain. Sebabnya kalau betul-betul dia ikhlas lah. Ikhlas ni maknanya dia tak nak orang puji dia puasa. Cara dia macam mana? Dia bala-bala dia buka, dia makan hari orang kata dia puasa, kamu tak puasa hari ni. Tahu tak puasa. Jadi orang kata, dia tu ingat ke dia ni sentiasa puasa, rupa-rupanya tak puasa. Lepas tu dia buka satu hari tu untuk menutup pujian manusia kalau dia betul-betul ikhlas. Kemudian hari seterusnya dia sambung kembali puasa dalam keadaan manusia dah sangka dia adalah orang yang tak puasa. Nampak tak? Cara kita nak tutup pujian manusia agar kita ni jaga ikhlas. Tapi payah ni. Itu nombor dua. Di antara para ahli ibadah ada yang mengkhabarkan kepada orang lain tentang puasanya yang dia lakukan. Dia bagi tahu pula ke orang, aku ni sebenarnya 20 tahun ni tak pernah lagi tak puasa hari Isnin Khamis. Ya, iblis telah berhasil menipunya dengan membisikkan talbis. Engkau perlu memberitahukan hal ini kepada orang lain agar mereka mengikutimu. Dia kata, aku sebut ni bukan sebab nak soho, tapi sekurang-kurangnya jadi cakaplah contoh supaya kamu rasa bersemangat untuk buat ibadat. Jadi sungguh Allah lebih mengetahui niat seseorang. Kita tak boleh nak judge dia begitulah, tapi kena hati-hati. Kita tak kata dia ni riak, tak. Mungkin dia betul nak suruh orang, tapi kena hati-hati. Iblis ni dia buka pintu depan, kita tak sedar. Bila dia masuk pakai dalam bilik. Kita buka je pintu pada dia, pintu depan. Dia masuk, bukan ruang tamu, dia duduk pakai dalam bilik. Maknanya hati kita tu dia main-main sampai akhirnya niat nak bagi tahu orang, tiba-tiba datang sifat riak, habis amalan kita. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sungguh ada seorang hamba yang biasa mengerjakan amalan secara rahsia. Lalu syaitan terus menggodanya sampai dia menceritakannya, sehingga amalannya itu pun pindah dari catatan amalan rahsia kepada catatan amal terang-terangan. Rugi. Kalau dia sembunyi, pahala dia besar. Kalau dia pindah kepada terang-terangan, kurang pahala. Tu pun kalau tidak riak. Kalau riak, habis. Di antara mereka ada yang terbiasa puasa pada Isnin dan Khamis. Ni lain pula ni. Saat diundang menghadiri jamuan makan, dia menjawab, hari ni kan Khamis. Hari ni Khamis. Yalah, apa Khamis? Kalau dia jawab, dia kata, sebenarnya dia menjawab, sorry lah, saya hari ni puasa. Okey lagi. Tapi bila dia jawab, hari ni kan Khamis. Maknanya apa? Seolah-olah dia nak bagi tahu, aku ni biasa puasa hari Khamis. Jadi, kalau dia kata, hari ni aku puasa, maknanya dia bagi tahu hari ni je dia puasa. Tapi bila dia kata, hari ni kan Khamis, maknanya setiap Khamis-Khamis lain tu dia dah tarik masuk dalam soal dibimbangi. Hari-hari Khamis yang lain tu pun terkena riak juga. Kalau dia kata hari ni puasa, satu hari tu je. Tapi kalau dia kata hari ni kan Khamis, maknanya aku biasa berpuasa setiap hari Khamis. Tengok talbis iblis. Cara kita jawab pun kadang-kadang iblis boleh, dia kata, Ustaz, saya tak niat pun lagu tu. Saya niat nak bagi tahu kat. Iyalah, memanglah mulut kita mungkin kata-kata macam tu. Tapi inilah kita kata hati-hatinya ulama
jaga masalah niat ni supaya tidak ditipu dan diganggu oleh iblis. Mula-mula kita kata kita nak bagi tahu je, tapi bila kata kamu memang puasa, hari Khamis setiap kali puasa. Dia kata lebih kurang macam itulah. Syaitan pun suruh puji-puji kita pun habis. Baik, ada pula orang yang suka merendahkan orang lain lantaran dia sering berpuasa sedangkan mereka tidak. Dia kata, kamu tak puasa dia, kami tahu tak kami pun nak puasa. Tak boleh kita kena puasa Isnin Khamis ni. Dia nak tunjuk macam seolah-olah dia merendahkan orang lain lantaran orang tak puasa. Dia puasa. Jangan tunjuk kepada orang. Salah seorang dari mereka selalu berpuasa tapi tidak peduli dengan makanan apa dia berbuka, halal atau haram, tidak menjauhi ghibah ketika berpuasa dan tidak menghindari pandangan yang diharamkan. Jadi ini tipu daya yang seterusnya, iaitulah dia puasa tapi kena tipu dalam bab lain dari puasa, iaitu tak jaga makanan dia berbuka, dia puasa, dalam puasa tu mengumpat orang. Dapat pahala tak bila puasa mengumpat orang? Tak dapat pahala. Puasa dia hilanglah pahala. Dan tidak menjauhi kata-kata yang tidak berguna. Kata Nabi SAW, "Man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, dusta, malam yada'a qawla zur, perkataan dusta, wal amal bi, dan beramal dengannya, yakni amalan dusta, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam erti kata lain, pahalanya atau puasanya tidak mendatangkan pahala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masuk kepada talbis iblis dalam topik yang kedua sebagaimana yang saya dah sebut di awal tadi. Bab yang kedua kita nak baca ataupun poin yang kedua kita nak baca ialah talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara haji. Haji pula. Ibnul Jauzi rahimahullah menyatakan, seseorang menggugurkan kewajipan haji dengan melaksanakannya sekali, kemudian dia kembali berhaji tanpa keredaan orang tuanya, dia merupakan perbuatan yang tidak benar. Pertama, orang pergi haji. Ada orang pergi haji ni tanpa izin orang tua, izin ibu bapa. Dia tak minta izin. Kita ni kalau tiba-tiba nak pergi haji, apa hukum minta izin dengan ibu bapa? Tak perlu. Bila haji itu haji yang wajib. Haji wajib macam mana? Haji nombor 1. Tapi bila haji yang kedua, dia kena tanya dulu, boleh tak mak saya nak pergi haji ni sebab nak tinggal mak ayah dia ni. Begitulah juga dengan umrah. Umrah wajib pun sama juga sekali ya. Jadi bila nak pergi, takut apa dia? Ibu bapa kita berhajat kepada kita. Dia kata tak boleh ayah ni nanti nak kena operate ni, ayah ni nak kena ni begini. Tak jadi. Minta izin lah. Kalau dia tak izin, kita tanya dia, pujuk dia begini, kita ajar lah cara mana. Yang penting bila kita pergi haji itu tidak ada kemurkaan ibu bapa kerana kita meninggalkannya. Baik, itu salah satu daripada tu. Sama juga suami ataupun isteri dengan suami. Ada orang pergi tu, dia pergi, dia bang hari saya nak pergi umrah dengan kawan-kawan lah. Nanti tu suami ni kedua aku nak marah pun moga dia belidah tiket. Contoh. Tapi sebenarnya dia kena tanyalah pasal umrah tu umrah sunat dah. Okey. Ada lagi seseorang yang berhaji dengan dalam keadaan masih menanggung hutang. Ini satu hal juga. Atau dia harus mengembalikan hak orang lain yang dizaliminya. Ini pun satu juga. Iblis kata pergi haji, tak apa, hutang nanti bayar kemudian. Salah kalau tiba-tiba mati tak ada bayar hutang, macam mana? Dah lah tak minta izin dengan tuan penghutang. Dalam bab haji ni,
boleh ke tak kita pergi haji dengan masih berhutang? Jawapan dia boleh. Tapi dengan syarat, orang yang tuan punya hutang tu dia izin. Pasal apa? Dia berhak untuk ambil duit kita hak nak pergi haji tu kerana itu hutang dia. Itu hak dia. Ni, kita ada hutang dengan dia, nah, kita tak bayar hutang dia. Tiba-tiba kita dapat pergi haji. Antara haji dengan bayar hutang, hak mana lebih utama? Kalau mati tak pergi haji, dikira tak mampu. Tapi kalau mati tak bayar hutang, berat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat buat hutang ni tuan-tuan. Berat. Siapa orang mati syahid pun dia tidak mendapat kemuliaan syahid sehinggalah dia bayar hutang dia. Satu hari seorang sahabat Nabi meninggal, dia ada hutang 2 dinar. Nabi sapa situ, Nabi tanya dia ada hutang. Ada. Berapa 2 dinar? Nabi kata, kamu semayanglah, sahabat-sahabat lain semayang, aku tak nak semayang kat dia. Sehinggalah ada seorang sahabat, lupa nama dia. Dia kata, tak apalah Rasulullah, hutang kawan ni aku tanggung. Kalau begitu tak apa, Nabi pun semayanglah. Esok tu Nabi tanya lalu, apa hal, macam mana hutang dia, kamu dah bayar ke tak? Rasulullah, baru mati semalam. Lusa tu tanya pula, macam mana hutang kamu kata nak bayar? Belum lagi Rasulullah. Lepas tu baru tanya, 3 hari tu, macam mana dah hutang dia? Dah bayar. Nabi kata, sekarang ni baru kamu sejukkan kulitnya. Maknanya, orang tu selama dia dalam hutang, berat. Jadi kita katakan, kalau kita minta izin, kita hak tuan hutang tu lebih utama. Boleh nak pergi, tapi dengan syarat, tanya dulu, fulan, saya ni dapat panggilan haji. Haji ni nak dapat panggilan susah. Kalau tolak tahun ni tak tahu bila pula boleh pergi. Saya ada duit ni 15,000. Ingat sebenarnya nak bayar hutang. Tapi kira-kiranya kalau tolak panggilan haji ni tak tahu bila lah pula boleh pergi. Boleh tak saya guna duit hak bayar hutang ni dulu nak pergi haji? Kalau punya hutang tu kata, tak apalah, pergilah dulu. Tak apa, nak hutang bayar kemudian. Boleh pergi. Tapi kalau tiba-tiba tuan punya hutang tu kata, saya pun perlu juga duit. Dia pun berhajat, mungkin dia ada mak dia sakit, dia lebih berhak dengan duit itu daripada tiba-tiba orang ni pergi haji juga. Tu kalau haji hak wajib. Macam mana sekiranya kalau haji sunat atau umrah yang sunat? Umrah yang sunat. Kadang-kadang dia berangkat ke tanah suci kota Mekah dan Madinah hanya untuk jalan-jalan atau berangkat haji dengan wang syubhat. Ni bab lain pula. Kadang-kadang ni banyak ni syubhat dia ni. Kalau kita boleh tulis ni. Pertama, dia tak minta izin orang tua. Ni nombor 1. Yang kedua, pergi haji dalam keadaan masih lagi ada hutang. Ataupun hak orang, dia tak berhutang, dia curi barang orang, dia tak hantar balik. Sama jugalah. Yang ketiga, tujuan dia pergi haji sebenarnya nak melancong je. Ni trend, tuan-tuan. Kadang-kadang umrah atau haji ni zaman kita dah jadi trend. Pasal kita ni nampak Islamik belaka, jadi melancong Islamik adalah umrah. Jadi bila pergi umrah tu, gayanya nak melancong, nak jalan-jalan. Balik kelik asal semula. Tak ada rasa nak taubat, tak ada rasa di balik haji tu berubah jadi orang lebih baik. Pasal apa? Dia gitu saja nak jalan-jalan. Sambil-sambil pergi ke Jordan, Mesir, Turki. Kita singgahlah buat umrah. Umrah sambil melancong. Tapi kalau betul niat dia nak pergi umrah, niat taubat dan sebagainya, tak ada masalah lah walaupun pergi jalan-jalan. Cuma ni masalah hati manusia. Kadang-kadang iblis boleh tipu. Okey. Kemudian nombor 4, pergi buat haji.
dengan duit yang syubhat. Ni pun talbis yang keempat. Buat umrah atau buat haji dengan duit yang tidak halal. Ada setengah tu siapa pun ikat berhutang nak pergi umrah atau haji. Padahal kalau dia tak berhutang, dia tak wajib. Dan orang yang tak wajib tidak dibebankan dengan syariat. Okey. Bahkan ada yang pergi haji dengan harapan dipanggil dengan gelaran haji. Ni talbis nombor 5 pula. Apa dia? Panggil Tok Haji, Pak Haji, Hajah. Saat bertemu dengan orang lain. Balik-balik airport dia tanya, abah ni, ayah ni nak kena pergi dekat Jabatan Pendaftaran. Apa pula? Nak bubuh lah dekat IC tu nama Haji. Tuan, ingat saya buat cerita. Ni cerita real story tau. Real story. Ada orang, tapi sebaik anak dia kata, Allah ayah tak payahlah, apa nak tukarnya. Tak payah. Dia pun okeylah. Majoriti mereka mengabaikan kewajipan manasik yang tetap diharuskan selama di perjalanan, seperti bersuci dan solat. Mereka berkumpul di Kaabah dengan hati yang penuh dosa dan batin yang kotor. Baik, jadi orang pergi haji, dia cerita dia mikir buat haji je. Kewajipan-kewajipan lain seperti bersuci, solat. Ni lebih utama daripada haji. Mereka berkumpul di Kaabah dengan keadaan solat yang tak betul. Ambil wudu yang tak betul. Syaitan duk sengih. Tengok. Mari buat haji. Semayang pun tak betul. Ambil air semayang pun tak betul. Ini yang keberapa dah ni? Yang keenam. Yang keenam. Banyak talbis ni. Yang ketujuh. Iblis memperlihatkan bentuk ibadat haji kepada mereka, tetapi mengaburkan hakikatnya sehingga membuat tertipu. Padahal yang dituju ibadat haji ini tidak lain mendekatkan diri kepada Allah dengan hati, bukan dengan tubuh. Dan hal tersebut dapat diwujudkan dengan aktiviti taqwa. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bahasa mudah ya, talbis iblis yang ketujuh ni, dia hanya seorang tu buat haji hanya menekankan soal praktikal haji. Hari ni kita gini, hari ni kita gini, hari ni kita gini. Soal hati dia dengan Allah tak ada langsung. Sebab itulah pengalaman saya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pernah tengok orang duduk wukuf di Padang Arafah 9 hari bulan Zulhijjah. Bayang hari haji ni yang paling utama sekali 9 hari bulan Zulhijjah. Hari wukuf. Ni kemuncak. Di saat Allah menerima doa hamba-hambanya di Padang Arafah tu, ada pakcik ni saya tengok dia isap rokok di Padang Arafah. La ilaha illallah. Saya kata ya salam. Duduk tepi tandas isap rokok di Padang Arafah waktu orang sedang wukuf. Tuan-tuan bayang tak macam mana iblis boleh tipu dia, ya salam. Bukan berhaji biasa-biasa ni, bukan perjalanan dah. Di waktu kemuncak, bukan wukuf selepas zuhur. Tengah orang lepas daripada zuhur tu, solat zuhur dan asar jamak takdim. Dah, lepas pada tu kita pun berwukuf sampai terbenam matahari. Masa istimewa tu, dia duduk isap rokok. Kalau dia isap rokok, takkan tu duduk berzikir masa tu, tuan-tuan. Macam mana duduk main, nak baca Quran, masa mana nak istighfar lagi, duduk tepi tandas isap rokok. Ni sedih lah kalau orang sampai tahap tu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampai ke tahap ditipu oleh iblis padahal dia sedang melaksanakan ibadat haji. Berapa banyak orang muslim yang berangkat ke Mekah, tetapi tujuan sebenarnya hanyalah memperbanyak jumlah ibadat haji yang pernah dilakukan, seperti olehnya supaya dia boleh berseru
Aku sudah 20 kali haji. Jangan tuan-tuan, nak ni bahaya ni. Mutawih kena jaga ni. Ni pembimbing ibadat haji kena jaga sangat-sangat ni. Ni. Kadang-kadang tak cukup 20 kali, baru sekali baru dia jadi riak dah. Tak. Saya mari dah haji dulu. Tidak lagu ni. Dia rayak. Ataupun dia rayak ke kawan-kawan dia. Aku tak perlu dah kepada mutawih ni. Ustaz-ustaz ajar tak perlu dah. Pasal apa? Aku dah buat haji dulu. Baru sekali ya tuan-tuan. Tapi dia punya ni, riak dia tak nak ikut teguran, ajaran, bimbingan. Dia kata, aku dah buat haji dah sebelum ni. Mudah je buat haji ni. Ini benda real tuan-tuan berlaku. Jadi talbis iblis. Kita kalau buat haji betul-betul hati kita bersih, harta kita bersih, pakaian kita bersih, amalan kita bersih. Yang paling utama sekali tauhid kita. Tauhid kita bersih dari kesyirikan. Sama ada syirik yang nyata ataupun syirik yang tersembunyi. Syirik yang nyata ni kita tiba-tiba sampai Mekah minta dengan selain Allah. Minta dengan kayu kokar, minta dengan gapo lagi lah, batu-batu tanah haram ke. Tu syirik yang nyata. Gosok-gosok makam Ibrahim, minta hajat dengan batu gini-gini. Tu syiriknya nyata. Syirik kadang-kadang ada siapa pergi ke kilang kelambu Kaabah Kilang kelambu Kaabah tu orang bagi benang kat dia, benang hak tenung. Dia pun ni pelaris ni kalau balik ke rumah ni gantung kedai ni laku ni. Jadi syirik utama, syirik besar. Buat haji tapi duk Mekah terlibat dengan syirik besar. Ataupun syirik kecil, riak. Buat haji ni nak tunjuk ke orang dan sebagainya. Allahu Akbar. Hati-hatilah kita kalau buat haji, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berapa banyak orang yang menetap dekat Kaabah dalam kurun waktu yang lama, akan tetapi dia sama sekali tidak boleh membersihkan hatinya. Dan terkadang tujuannya tinggal di kota suci itu adalah untuk mendapatkan futuh. Futuh ni apa tuan-tuan ni? Futuh ni berasal dari syaitan. Futuh ni pembukaan, buka hijab lah seolah-olah. Dia duduk Mekah lama tu bukan untuk Allah, bukan ibadat, dia nak dapat futuh. Maknanya dia ada satu tahap dia nampak benda orang lain tak nampak, seolah-olah dia tapa dan sebagainya, itu futuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita duduk Mekah ni biar jumpa Allah dengan tauhid lah, bukan nak tengok ni, dengan tauhid. Maknanya kadang-kadang tujuannya adalah supaya dia dapat mengkhabarkan, pada hari ini sudah 20 tahun genap aku tinggal dekat Kaabah. Tidak jarang aku menyaksikan di jalur jalan menuju kota Mekah seseorang yang akan melaksanakan ibadat haji, namun dia tidak segan memukul rakan-rakannya atau mempersempit jalan mereka hanya kerana berebut air. Buat haji, niat maulid dah, tapi tengah-tengah perjalanan pukul rakan tu, persempit jalan mereka, begini begitu. Pasal kerana berebut air. Kan kita nak pergi sama-sama menuju Allah. Apa je duduk menyakiti sama-sama tetamu Allah ni. Iblis menipu para ahli ibadah yang berangkat ibadat haji itu sehingga mereka meninggalkan solat. Atau mengurangi timbangan dan takaran saat berjual beli. Mereka mengira ibadat haji dapat menangkal azab ilahi. Dia kata apa? Tak apalah, dia ni dah haji dah, tak sembahyang pun tak apalah sebab tu haji. Jangan. Iblis tipu. Dia tak lebat dah, tak haji dah. Tak ada orang dah boleh challenge. Masuk syurga dah kalau mati pun pasal buat haji dah. Tipuan iblis membuat sebahagian mereka mengada-adakan sesuatu dalam manasik yang bukan bahagian dari ibadat haji. Ni talbis yang seterusnya. Saya lupa dah nak tulis nombor berapa ni muslimin dan muslimat. Kita tulis nombor 9 sini. Okey. Kemudian nombor 10, menyakiti orang. Kemudian nombor 11,
meninggalkan kewajipan lain kena haji. Yang ke-12 dah ni, kena hati-hati. Iblis ni kadang-kadang dia buat orang buat ibadat haji dengan benda yang Nabi tak suruh. Mengada-adakan sesuatu dalam manasik yang bukan bahagian dari amalan haji. Aku melihat sekelompok orang membuat amalan-amalan pada saat tengah berihram, iaitu mereka membuka satu pundak ni bahulah, buka bahu, berjemur di bawah terik matahari berhari-hari sehingga kulit mereka berubah gelap dan kepala mereka menjadi bengkak, dan dia menjadikannya perhiasan di depan orang. Dia buka bahu ni sebenarnya waktu tawaf je. Waktu tawaf je buka bahu. Waktu biasa tutup, tapi dia punyalah buka bahu ni sampai bekak merah bahu dia ni. Nak tunjuk orang ni dia ni buka bahu. Kalau kita hak gaji kat kita kata dah, orang ni, dia ni nak buat haji, dia ingat dia buka bahu tu sunat. Dia tak tahu sunat tu sebenarnya waktu tawaf sahaja. Tapi oleh kerana tak tahu, iblis pun tipu dia. Dia bangga dengan tubuh dia gelap, dia bangga kepala dia bekak panah. Sebab apa? Dia buat kata ini adalah perhiasannya orang haji. Sedang perkara ni tidak ada daripada Nabi SAW. Banyak kadang-kadang tuan-tuan, kita pergi, ada orang basuh batu lah. Nak melontar pergi basuh dulu batu tu. Tak ada syariat pun suruh basuh batu nak melontar tu, tak ada. Orang kita je buat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya Nabi SAW melihat seorang lelaki sedang tawaf di Kaabah dengan berpegangan pada tambang atau benda lainnya. Melihat itu, baginda lantas memotongnya. Ibnul Jauzi lantas menegaskan hadis ini melarang setiap Muslim berbuat bid'ah dalam agama meskipun niatnya untuk ibadah. Bagaimana yang kita sebut tadi, kita nak buat haji ni, Nabi SAW kata, khudhu anni manasikakum, ambil haji daripada Nabi. Sebagaimana Nabi buat, gitulah kita buat. Waktu Nabi tawaf, kita tawaf ikut cara Nabi. Waktu Nabi melontar, kita melontar ikut cara Nabi. Waktu Nabi wukuf, kita wukuf ikut cara Nabi. Even waktu semayang dalam ibadat haji, Nabi jamak qasar, kita jamak qasar. Nabi jamak takdim, kita jamak takdim. Nabi jamak takhir, kita jamak takhir. Jangan suka menyelisihi, sebab kita tak tahu. Sebaik-baiknya kita ikut sahaja apa yang diajar oleh Nabi SAW, dan pastinya dengan bantuan para alim ulama lah yang menjelaskan kepada kita bagaimana sifat hajinya baginda Nabi SAW. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selesai dua perkara ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang dalam sambungan kitab Talbis Iblis, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Ada soalan ke Syahid? Kita tengok dulu ada soalan ke untuk kita jawab. Kalau ada, kalau tak ada, alhamdulillah. Nampak gaya macam tak ada kan? Kita kata tak ada teruslah, pasal dah pukul 2 dah ni. Tak ada Tak ada, alhamdulillah. Okay, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah memberkati majlis kita pada hari ini. Berdoalah kepada Allah agar Allah melindungi kita daripada gangguan syaitan, gangguan iblis, agar kita tetap di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah redai, yang Allah sukai, dan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyampaikan kita kepada maksud sebenar ibadah, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.